Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni saya nak berkongsi tentang tajuk kita yang seterusnya tajuk matematik tingkatan 4 yang berkaitan dengan rangkaian dalam teori graf rangkaian dalam teori graf, iaitu di bawah tajuk masih lagi di bawah standard kandungan rangkaian. Okey, kalau kita pergi kepada standard kandungan adalah rangkaian dan standard pembelajarannya adalah untuk membanding beza graf terarah dengan graf tak terarah. Seterusnya kita akan belajar tentang graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Okey. Okey, so ini adalah maklumat tentang graf terarah. Okey, sebelum tu saya adjustkan dulu saya punya slide. Okey. So, okey, apakah yang dimaksudkan dengan graf terarah? Okey, kita tengok kepada slide ini. Okey, graf terarah, okey, ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Okey, so ini adalah satu contoh graf terarah. Satu contoh graf terarah. Okay, sekejap yang pelajar. Saya lupa nak letakkan pen. Okey, itu adalah satu contoh graf terarah. Seperti yang ada dalam slide tadi lah. Okey, so paparan yang ada itu menunjukkan satu contoh graf terarah. Okey, yang dikaitkan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu yang ditanda dengan arah kaitan. Kalau pelajar-pelajar nampak di sini, okey, di sini ada bucu dan ada anak panah. Anak panah, anak panah, anak panah. Dan ini dikenali sebagai graf terarah. Okey, seterusnya, okey, kalau kita tengok kepada maklumat yang diberikan, bagi rangkaian tenaga elektrik, stesen jana kuasa, stesen transformer, pencawang serta pengguna ialah bucu dan kabel serta wayar berperanan sebagai tepi. Adakah rangkaian tenaga elektrik merupakan graf terarah ataupun graf tak terarah? So kamu fikir-fikirkanlah rangkaian yang berkaitan dengan tenaga elektrik. Dah tentulah rangkaian elektrik tu daripada pusat jana kuasa ke rumah ada arah yang tertentu. So diwakilkan dengan tanda anak panah. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada maklumat yang kedua. Sistem peredaran darah dalam badan manusia juga dikategorikan sebagai darah terarah. Kenapa? Kamu belajar sains ya. Okey, dalam sains ada dua jenis darah. Darah terdioksida dengan darah teroksigen dengan beroksigen lah. So dua laluan darah ni dibezakan dengan graf terarah. Ini sedikit pengetahuan yang dikaitkan dengan mata pelajaran sains. Okey. Dan banyak lagi kegunaannya. Biasanya graf terarah ni digunakan untuk mewakilkan aliran suatu proses, peta jalan raya, peta penerbangan, litar elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Ini adalah fungsi graf terarah. Okey. Kita terus kepada slide yang seterusnya. Ini adalah satu graf mudah dan terarah. Ini adalah satu contoh graf mudah dan terarah. Okey, kalau kamu tengok di sini, raja ini menunjukkan satu graf mudah dan terarah. Okey, mengikut arah anak panah yang ditandakan didapati. Okey, yang pertama, kalau kamu tengok yang pertama, bagi tepi AB, bucu A ialah bucu awal. Bucu A adalah bucu awal, manakala bucu B ialah bucu akhir. So ini merujuk kepada tepi A dan juga B. Okey, untuk slide yang seterusnya, okey, kalau kita tengok kepada ayat yang kedua, bagi bucu BC, ini bucu BC. Bucu B ialah bucu awal sebab anak panah daripada C, dan bucu akhir adalah bucu C. So arah anak panahnya ke titik B. Okey. Seterusnya,
kalau kita pergi kepada maklumat yang ketiga, maklumat yang ketiga, semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. So yang melibatkan bucu di sini adalah dalam satu arah sahaja. Okey, kita pergi kepada gambar yang kedua. Okey, ini adalah contoh graf terarah yang mempunyai gelong. Ini adalah gelong. Dan ini adalah berbilang tepi. Kamu dah belajar dengan pelajaran sebelum inilah. Okey, kalau kita tengok maklumat yang diberi. Okey, Raja 2 menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Mengikut arah anak panah yang ditandakan, didapati bahawa okey, E4, kita tengok kepada E4. Ini adalah E4 di mana melibatkan titik P dan R. So P adalah bucu awal, sebab anak panah daripada sini, manakala R adalah bucu akhir. Okey, ini adalah tepi pada E4. Seterusnya, kalau kita tengok kepada E5, ini adalah E5. Okey. Okey, melibatkan dua bucu R dan P. Bucu awal ialah R, manakala bucu akhir ialah P. Tengok kepada arah anak panahnya. Seterusnya, kalau kita tengok kepada E2, E2 merupakan satu gelong. Dia pergi Q dan patah balik Q lah. Sebab itu anak panah lengkungan di sini dibuat QQ. Okey, dia Q ialah bucu awal dan bucu akhir kerana E2 merupakan sebuah gelong. Ini adalah contoh graf terarah yang mempunyai gelong dan juga berbilang tepi. Okey, para pelajar, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey. So sebelum ini kita mempelajari tentang graf mudah, Okey, graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. So maklumat ini kita dah dapat sebelum ini. Okey, kita nak pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini adalah perbandingan di antara graf mudah dengan graf yang mempunyai berbilang tepi dan juga gelong. Okey, bagi graf tak terarah, bagi graf yang tak terarah, kalau kamu tengok dekat sini, okey, ini yang seperti kamu belajar, tetapi untuk graf terarah di sini ada anak panah. Okey, bucunya A, B, C, D. Okey, so E dekat sini ada melibatkan BA, tepi BA, tepi CA, mesti ikut arah lah, tepi BC, tepi DC, dan untuk darjah ni ada D in dan juga D out. D in bermaksud bilangan darjah bagi tepi yang masuk ke bucu A. Contohnya kalau kat sini kita tengok, okey, D in A, tengok A yang masuk ke bucu A, tengok D in A ada dua lah. Tengok anak panah yang pertama dan anak panah yang kedua yang menuju ke titik A. Sebab itu D in A adalah 2. Okey, manakala yang keluar daripada titik A tidak ada anak panah yang keluar daripada A, so kita labelkan dengan kosong. So jumlah DA, darjah A adalah 2 tambah kosong merujuk kepada 2. Kalau kita tengok D out, D out untuk A bermaksud bilangan tepi yang keluar daripada titik A lah. Okey, D out tak ada. Kalau tengok D in B, tengok B, kita tengok B kat sini. Tengok pada bucu B. Okey, D in. Tak ada yang masuk ke in. Semuanya out, keluar. Sebab itu D out 2. Okey, kalau kita tengok C pula. C kat sini. Yang masuk ke dalam C ada 2. Sebab itu 2. Dan keluar daripada titik C ada 1. Okey. Begitu juga dengan D. Di titik D ni. Dia hanya keluar sahaja. So 1. So kalau kamu totalkan jumlahnya adalah 8. Untuk graf tak terarah, kalau kamu tengok buku teks, juga dinyatakan sama, tapi sebab lukisan saya ni tak berapa nampak, kamu boleh rujuklah menggunakan konsep yang sama. Ada D in, ada D out, dan mana bucu-bucunya diwakilkan dengan tanda anak panah. Kamu boleh rujuk muka surat 136. Okey pelajar,
Saya terus kepada slide yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, maklumat yang kita nak belajar hari ini adalah yang berkaitan dengan graf berpemberat dan juga graf tak berpemberat. Apakah beza graf berpemberat dan tak berpemberat? Kalau kamu tengok yang pertama, jenis graf, graf berpemberat terdiri daripada graf terarah dan graf tak terarah. Manakala begitu juga untuk graf tak berpemberat, graf terarah dan graf tak terarah. Tepinya diberi nilai atau pemberat untuk graf berpemberat lah. Tetapi graf tak berpemberat tiada nilai atau pemberat dinyatakan. So contohnya yang ada nilai pada pemberat ni, tepinya mewakili jarak di antara dua bandar, masa yang diambil oleh untuk suatu gerakan, nilai arus elektrik dan juga kos dan sebagainya lah. Okey, bagi tiada nilai ni biasanya tepinya mewakili hierarki jawatan dalam organisasi, peta alih, peta pokok dan juga peta buih. Sebab lepas ni ada contoh yang berkaitan dengan graf berpemberat dan juga graf tak berpemberat. Okey, kita terus kepada contoh. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, so ini maklumat yang kita dapat lah. Saya ambil satu marker yang sesuai warna purple dekat sini. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Mengikut maklumat yang diberikan. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada berapa bucu ni? Kita dikena melukis. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bucunya ada 6. Okey. So kalau kita tengok dekat sini PQ, so ada arah lah. So maksudnya kalau kita buat PQ, maksudnya titiknya bergerak daripada P ke titik Q. PR, titik P bergerak ke titik R. Maksudnya dua tepi ni bucunya bermula daripada titik P. Daripada titik P. Okey, seterusnya kalau kita tengok RQ. Okey, RQ daripada titik R ke titik Q. So satu tepi dari titik R. Maknanya satu tepi pada titik R. Kalau kita highlightkan R kat situlah. Okey, seterusnya kita tengok bila kita dah buat RQ, kita tengok pula SR dan juga SQ. Okey, ini maksudnya bermula daripada titik S lah. Oh, so ada satu lagi S kat sini. S dengan T. Okey, maklumat yang kita boleh simpulkan daripada sini adalah okey, 3 tepi dari bucu S. Melibatkan 3 tepi. Melibatkan 3 tepi lah. So dekat sini sudut T ni, okey, hanya ada kaitan dengan sudut S. So kita boleh buat, okey, kita buat dulu plot. Ini titik P. P melibat dengan Q dan juga R lah. So saya buat di sini Q dan di sini R. So kita buat anak panah lah. P ke Q, P ke R. Okey, ini dah selesai. Okey, daripada R sebenarnya dia bersambung kepada Q. So buat satu anak panah R ke Q. So dah selesai lah. So dekat R sini dia bertemu dengan S. So sini ada S. Kita labelkan S. So R, S, R. So S ni ada banyak titik lah. So S dengan Q dan juga S dengan T. Katakan ST di sini lah. So akhirnya saya dah berjaya melukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, tekan kamu tak pastilah dia punya lukisan. Yang penting mengikut spek yang dinyatakan di sinilah. Mesti ikut ini.
kedua dia punya bentuk tidak menjadi penting dalam kes ni lah. Okey. So dekat sini ada satu maklumat yang dikatakan bucu terpencil. Okey. Sudut terpencil ni merujuk kepada hal ini, bucu U tidak berkaitan dengan bucu-bucu yang lain lah. Dalam kes ni tak ada lah pula tak ada bucu yang dinamakan bucu terpencil. Nanti kita tengok ada tak contoh-contoh lain yang berkaitan dengan bucu terpencil. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Okey, kita diminta untuk melukis graf terarah mengikut maklumat yang diberikan. Dekat sini ada satu gelung pada bucu Q dan ada satu garis berbilang tepi. So kita tahu dia melibatkan berapa titik kat sini. Soalan yang sama jugalah. Soalan V, saya salin balik. Dia melibatkan P, Q, R, S dan juga T. Okey. P, Q, R, S. Kat sini P, Q, R, S je. So P, Q, R dan juga S. T tak ada sebab kita merujuk kepada maklumat yang ada pada D in, D out ni. Okey. So kita tahu ada 4 bucu. So kita buat P, Q, R, S. Kat sini P, Q, R, S. P, Q, R, S. Sebab tu kita tahu 4 bucu. Okey. Kalau kita tahu dekat sini dia kata D in 1. Masuk ke dalam P ni 1. Okey. Dan out P juga 1. Okey. Tapi sebelum tu kita tengok maklumat gelung pada Q. So bila gelung pada Q. So kita ada Q kat sini lah. Gelung pada Q. So, ini gelung Q dan berbilang tepi pada RS. Ini adalah berbilang tepi pada RS. Maklumat ni kita dapat daripada atas sini. Okey. So, masuk ke dalam P1. Masuk ke dalam P1. Keluar daripada P1. So, ini dah selesai. Okey, yang masuk ke dalam Q3. So, 1 dekat gelung ni sebenarnya ada 2. Kat gelung ada 2. So, yang masuk 3. 1, 2, 3. Gelung ni dari 2 lah. 2 1, 2. Oh, gelung ni 1, sorry. Dipatah balik 1 lah. Tak maaf So ini 1. So dan keluar daripada Q ni adalah 2. Okey, sebab apa pada gelung ni sebenarnya ni tak nampak ni. 1 masuk, 1 keluar. Kalau masuk berapa yang masuk kat sini? 1, 2, 3. Yang masuk ni 3, betul. Dan yang keluar 2 keluar 1. So Q ke R dia ke luar lah. Ni salah ni. Saya buat balik. Sebab dekat gelung ni in dan out. Kalau masuk ni 1, 2 in. So in 3. Yang gelung ni 1 keluar, 1 juga keluar. So untuk Q ni juga dah selesai. Okey, untuk R tak ada yang masuk, tak ada yang keluar. Tak ada yang masuk, sorry. R tak ada yang masuk. R semua keluar. So sini keluar. R keluar. So R keluar lah. So sini R keluar. R keluar. R keluar. Dan kalau kita tengok S masuk. S keluar, ni keluar. Ni keluar. Okey. Ada satu yang silap kat sini. S masuk. Oh, saya salah label kat sini Sini sebenarnya adalah S. Dan sini adalah R. Kalau kamu tengok dekat sini S3. S masuk 3. So bila masuk 3S, saya betulkan. Masuk S.
1, 2, 3 masuk ke arah S3 dan keluar pada S adalah 1. Kalau kita nampak tak memenuhi kriteria ni, so kita kena adjust dia punya titik. So ini adalah lukisan graf terarah seperti yang dinyatakan dalam soalan. Okey. So kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Okey. Ini adalah contoh yang ketiga yang berkaitan dengan pemberat tadi. Kita baca soalan ini. Graf raja di sebelah menunjukkan pilihan laluan sahala Izharul untuk menjalankan latihan larian. Bucu V1. Ini bucu V1 ni adalah tempat permulaan dan bucu V5 adalah tempat terakhir sebelum dia balik ke rumah. Soalan, tentukan jarak laluan sahala terpendek, jarak laluan sahala terpanjang dan bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sahala di antara 1.4 hingga 2.1 kilometer. Okey. Kita tahu dia mula pada V1 dan dia tamat pada V5. Tamat. Okey, kita pergi kepada jalan kerja lah. Okey, kita tahu maklumat yang diberi V1 mula dan V5 adalah tamat. Ada dinyatakan dalam gambar rajah inilah. Okey, kita tengok soalan. Soalannya, jarak laluan sahala terpendek. Jarak laluan sahala terpendek. Okey, sebelum tu kita tentukan arah dulu. V1 ke V5 mana yang pendek? Katakan V1 ke V2 ke V5. Okey, kita buat V1. Tengok anak panah lah. V5. Kita nak cari yang terpendek. Seterusnya kalau kita tengok laluan yang kedua, kita nampak kat situ V1 ke V3 ke V4 dan akhirnya V5. So bila kita kata laluan yang terpendek, dah tentulah V1 ke arah V2, V3 lah. V1 ke V2 adalah 500 meter. Manakala V1 ke V2 adalah 600 meter. V2 ke V5 adalah 500 meter. So total kita dapat 1100 meter lah. Kalau yang ni laluannya lebih panjang, dia nak yang terpendek. Okey, kalau kita nak bandingkan V1 ke V5 500, V3 ke 4 500 juga, V4 ke V5 adalah 500. So total kat sini adalah 1500 meter. Dah tentulah ini laluan terpendek. Okey. So saya rasa untuk contoh ni okey lah, kamu boleh ikut. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Saya pergi yang kedua. Cari jarak laluan sahala terpanjang. Terpanjang. Okay, kalau terpanjang kita tengok tadi V1 terpanjang V1, V3, V4, V5. V1, V3, V4, V5. Tadi kita dapatlah 1500 tadi kan. Okey, ada tak lagi laluan yang terpanjang? Kalau kita tengok V1, V2, V3, V4, V5. Dia naik terpanjang lah kan. So dia lalu semua checkpoint. V1, V2, V3,
V4 dan V5. Dia nak yang terpanjang. Dah tentulah yang tadi tu bukan sebab checkpointnya sikit. So kita tengok kat sini, V1 ke V2 600 meter. V2 ke V3 900. V3 ke V4 500. V4 ke V5 500. Kalau kamu totalkan 5 tambah 5 1000, 1900, 1900 tambah 600 jadi 2500 meter. Bersamaan dengan 2.5 kilometer. Ini adalah laluan sehala yang terpanjang. Okey. Kita terus kepada soalan yang seterusnya. Soalan C. Okey. Soalan dia kata tentukan bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak lalian sehala adalah di antara 1.4 km hingga 2.1 km. Dia nak dalam range ni sajalah. Dia nak dalam range tu saja. Okey. So mula dengan V1. Okey, V1, V3, V4 dan V5. Kita tengok 500 tambah 500. So ini 1500. 1500 ini laluan yang pertama. 1500 ni sama dengan 1.5 km berada dalam range ini. Okey. Ada lagi tak? Kalau kamu tengok di sini. Okey. Kalau kita tengok V1 pada V2 pada V5. V1, V2. Ni 1100. Dia nak dalam range ni lah. So V1, V2, V4 dan V5. So laluan 2, V1 ke V2 600, V2 ke V4 800, V4 ke V5 adalah 500. So di sini berapa ni? 8 11 1900 lah, 1.9 km. So dia nak tentukan bucu V1, V2, V4, V5. So V1, V2, V4 dan V5. Nak bucu Okey, yang tadi, yang pertama tadi, laluan 1 tadi 500 So laluan pertama tadi kalau kita tentukan bucu V1, V3, V4, V5 lah. So kita buat V1, V2, V3, V1, V3, V4, V5. Laluan 1, V1, V3 ni, V4 dan V5. So ini adalah bucu-bucu dalam range ini. Dalam range seperti yang dinyatakan dalam soalan. Okey. So ini adalah pelajaran kita hari ini. Okey, so saya teruskan. Saya teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey. So ini adalah latihan pengukuhan. Sekejap pelajar. Latihan pengukuhan. Okey. So latihan pengukuhan ini saya nak kamu buatlah berdasarkan penerangan tadi. Saya harap kamu jelas dan faham
macam mana nak menentukan lukisan yang terarah ataupun yang terarah lah terutamanya lukisan yang melibatkan graf terarah dan juga graf tak terarah merujuk muka surat teks 138 praktis kendiri 5.1b muka surat soalan 1 hingga soalan 4 okey. So saya harap para pelajar dapat buat latihan secara konsisten dan saya ucapkan terima kasih kerana kamu meluangkan masa pada kelas pada hari ini secara rakaman. So lepas ni boleh terus buat latihan dan kita jumpa dalam kelas Google Meet kita yang diperuntukkan dalam masa lebih kurang 15 minit yang terakhir. Okey. So itu saja pelajar. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.